Jika ada di kalangan jemaah berhajat nak buat majlis, nak buat doa selamat, sempena hari jadinya, sempena apa dan sebagainya, maka selepas solat fardu isyak, mana lebih afdal dilakukan? Jemaah dan juga imam nak solat ba'diyah isyak dulu ke, atau terus baca doa selamat? Ini dibahaskan oleh ulama. Mana lebih afdal? Ada tempatkan kan lepas bersalam, dia wirid-wirid, terus buat tahlil kan lepas isyak kan, ataupun terus doa selamat. Mana lebih afdal? Dia berhenti dahulu buat solat ba'diyah, ataupun dia terus buat tahlil. Mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Ada yang kata tahlil, ada yang kata solat ba'diyah. Mana lebih afdal? Ataupun majlisnya bukan kat sini, majlis kat rumah sebelah sana. Lepas bersalam, lepas wirid, lepas doa, maka imam ni dan jemaah yang lain nak kerjakan solat sunat ba'diyah isyak dahulu ataupun pergi tahlil terus, mana lebih afdal? Ini dijawab oleh ulama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat yang sempurna setelah makanan terhidang, dan tidak pula di waktu seseorang itu menahan dua kekotoran, iaitu air kencing, buang air kecil dan juga air besar. Jadi ini hadis ni membicarakan bab makan. Kalau lapar, di antara lapar dengan solat, mana dahulu? Makan dengan solat, maka makan dahulu. Para sahabat pernah makan sambil itu dia dengar bacaan imam. Imam telah solat. Azan sudah dikumandangkan, iqamah sudah dilaungkan, dan imam sudah mendirikan solat, dan dia dengar dengan jelas bacaan imam. Apa dia buat? Para sahabat teruskan makan. Contoh macam ni kan, kat sini kan, dia makan kat beranda sana. Contohlah begitu. Daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila santapan malam sudah terhidang, sedangkan iqamah sudah dilaungkan, maka dahulukanlah makan malam, dan jangan tergesa-gesa menyelesaikan makan. Ya, ini makan tu jangan terlampau cepat. Dah nak masuk waktu ni, imam dan ada berkejar-kejar makan, akhirnya tersedak meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makan jangan tergesa-gesa. Beliau tidak pergi menunaikan solat berjemaah melainkan setelah selesai makan. Sesungguhnya ketika itu ia benar-benar mendengar bacaan imam. Siapa dia? Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ibnu Umar ni makan, perutnya lapar. Dan dibahaskan juga tak semestinya terlampau lapar. Lapar yang sangat bukan. Kalaupun lapar biasa-biasa, syaratnya makanan itu telah terhidang. Terhidang. Bukannya tak ada makanan baru nak pergi ngeteh kat sana. Azan dah berkumandang ni, nak sembahyang dulu ke apa? Makanan ada tak? Tak ada makanan. Maka pergi sembahyang dahulu. Kalau dah terhidang, maka makanlah dahulu. An Zaid bin Thabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu salatlah di rumah masing-masing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sebaik-baik solat ialah di rumah, illal maktubah, melainkan solat fardu. Hadis pertama kata apa? Tiada solat di hadapan makanan, iaitu ketika makanan sudah terhidang yang nafsunya ingin kepadanya, iaitu tidak didirikan solat di tempat yang ada makanan di situ. Jika ia berkeinginan untuk memakannya, larangan ini berbentuk umum, sama ada solat sunat fardu ataupun lapar ataupun tidak. Dia tak semesti terlampau lapar. Bahkan kalau ada makanan yang nafsunya berkeinginan nak makan, maka afdal bagi dia untuk makan dahulu. Sebab apa? Takut ketika sembahyang yang orang tutur kata apa? Tengah sembahyang ingat nak makan. Dia dah terpandang makanannya tadi. Sebab itu didahulukan untuk makan. Sebab tu kalau ada perkara ni agak sensitif. Kadang-kadang orang buat majlis kan, sembahyang, makanan letak dekat dalam kan. Tengah sembahyang bau, yang bau imam pula tu sedapnya baunya kan. Jadi dia tak tahan. Itulah yang dibicarakan. Jadi kalau ada makanan,
jangan letak berhampiran orang solat. Tapi tak kena juga, nanti kan semua pergi makan, tak jadi tahlil pula kan. Jadi diletak berjauhan sedikit daripada orang solat. Tapi kalau di packing okey lah, jangan dah terhidang, orang nampak kan dah disusun. Ada AJK dia tak kerjakan solat fardu pun, dia tak kerjakan solat tapi dia sibuk menyusun kat luar. Jadi orang pun tengok, sedapnya, lepas tengah sembahyang bau. Kita ingat makan macam-macam. Nabi SAW tengah solat, pernah Nabi SAW itu, Nabi bergerak ke depan. Nabi pernah sembahyang, kakinya melangkah ke depan. Tangannya menggapai. Sebab apa? Nabi SAW nampak nikmatnya syurga. Subhanallah. Jadi para sahabat buat apa? Ikut ke depan juga. Dan Nabi SAW pernah solat berundur ke belakang. Tengah sembahyang, berundur ke belakang. Sebab apa? Nabi nampak lahapnya api neraka, yang mana entah nak tembus berapa alam dah dia punya jauh tu, dia punya tebal. Nampak tak? Kita sembahyang nampak apa? Nampak syurga tak? Tak nampak. Nampak neraka? Tak nampak. Yang kita nampak? Makanan. Mungkin lepas ni apa agenda kita punya pemikiran, maka itu yang kita nampak. Nabi SAW nampak syurga, Nabi ke depan, dan Nabi SAW ketika itu ke belakang kerana apa? Nampak lahapnya api neraka. Sahabat apa? Sahabat pun berundur. Ini dalil solat boleh bergerak. Jadi imam kalau tengah sembahyang, tak adalah jangan cerita syurga neraka lah. Kalau tengah sembahyang ada apa? Kalau jengking ke depan, buat apa? Berundur. Cicak. Contoh Pak Imam memang takut lipas, nampak lipas. Berundur lah. Berundur. Undur setapak. Jangan melatah, pocut kan. Batal lah sudah sembahyang kalau dia melatah, pocut kan. Jadi ada kat YouTube tu kan, Imam Cengkrik. Cuba type nanti YouTube, Imam Cengkrik tu kawan saya tu. Dekat Mesir. Dia apa nama, sembahyang, cengkrik masuk dan maju. Steady saja sebab dia memang tak takut cengkrik masuk dan maju. Kalau kita entah macam mana katnya. Tapi cengkrik okey lagi. Kalau cecak ke masuk kan. Sebab tu disebutkan oleh ulama, kalaupun gerak tu sekali, kan kita mazhab Syafi'i, gerak 3 kali berturut-turut, gerakan besar batal. Batal. 3 kali berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali dah tu? Kau nak senam aerobik besok pagilah. Jangan tengah sembahyang. Jadi ada gerak sekali boleh batal. Contohnya lah, dia nampak apa nama cicak, melompat pula tu. Batal tak? Batal. Jemaah tak payah ikut. Imam melompat, dia melompat juga. Imam melompat, aku melompat lah. Ini tak betul. Jadi siapa gerak sekali, contoh gerak yang melampau, umpama tak serupa solat. Tak serupa macam solat. Melompat kan, mukul orang, numbuk orang, tak apa. Gerak ustaz kata 3 kali turut-turut gerakan besar. Aku tumbuk sekali. Tumbuk sekali. Betul tak? Ada solat numbuk orang. Jadi pergerakan yang tak serupa macam solat, walaupun sekali boleh batal. Tapi kalau saya secara peribadi pernah sembahyang, kat depan ada cicak kan, tak nak sujud tu ada cicak, kita tepi sikit lah. Boleh elak. Jadi kalau imam berundur, jemaah tak payah panik, jemaah ikut berundur lah. Mungkin ada sesuatu kat depan. Tapi kalau yang agak memang bahaya, contohlah tedung selah ke, tak payahlah kan. Keluarlah kan. Tak pasal-pasal kena patuk kan. Kalau macam bahaya kan, tedung selah keluar tengah sembahyang imam. Apa imam nak buat? Terus baca ke? Ciao. Keluar kan. Kita pun, kalau saya secara peribadi pun saya akan undur. Ular pula keluar kan. Kat dalam apa? Ni apa nama? Mihrab. Mihrab lama tak guna, simpan dekat dalam. Keluar tengah sembahyang. Mati syahid kalau dia agak memudaratkan kepada kita. Ada kan yang viral tu, tengah sembahyang masjidnya runtuh. Dulu macam mana tu? Teruskan sembahyang kata dia. Kalau mudarat keluarlah kan. Selain daripada itu, daripada hadis kedua, boleh kita mengambil pengajaran, iaitu secara qiyas aulawi, iaitu qiyas yang lebih utama. Sekiranya solat fardu pun boleh ditangguh kerana makan, ini kan pula solat sunat. Sudah tentulah lebih-lebih lagi boleh ditangguhkan penunaiannya. Ini ditambah pula dengan kefahaman daripada hadis ketiga, iaitu sememangnya solat itu sangat elok dikerjakan di rumah. Jadi, kesimpulannya, solat sunat ba'diyah dan segala jenis solat sunat afdal dikerjakan kat rumah. Jadi kalau ada orang nak buat tahlil, nak buat doa selamat, maka afdal teruskan.
Sebab apa? Solat sunat ba'diyahnya nanti di rumah. Nak pergi rumah, pergi solat sunat dulu ataupun nak pergi tahlil? Pergi tahlil dulu. Pergi tahlil dahulu. Itu yang afdal. Ataupun balik nak pergi ngeteh dulu. Ngeteh dulu ke ba'diyah dulu? Ada orang balik masjid nak singgah ngeteh. Ngeteh dulu ke ba'diyah dulu? Ngeteh dulu. Tapi tidak dibicarakan bab ngeteh. Cuma yang saya nak highlightkan ialah sunat, kerjakan solat sunat ba'diyah di rumah. Jadi siapa nak pergi ngeteh dulu, saya tak kata afdal. Saya kata harus saja hukumnya. Berdosa tak pergi ngeteh? Tak berdosa. Kan? Melainkan memang kita pergi tempat ngeteh memang tempat maksiat. Ada orang kata teruk betul lah. Kan imam tu dah tak ba'diyah pergi ngeteh pula tu. Pergi ngeteh hukumnya harus. Solat sunat di rumah itu afdal. Afdal. Saya tak bicarakan ngeteh, saya tak kata ngeteh bagus. Siapa nak pergi ngeteh dulu silakan. Yang bagus ni balik rumah dahulu, solat sunat baru pergi ngeteh. Itu yang bagus.